Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyidan wala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa yanamu fi du'ahi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersyukur Encik Mat, tuan-tuan muslimin muslimat dimaksudkan rahimakumullah, ahli jemaah surau PDRM pada tema yang dirahmati Allah sekalian, adik-adik, anak-anak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari Isnin malam Selasa ini
malam 27 Rajab 1443 Hijriah, malam Al-Isra wal Mi'raj, bersamaan 28 Februari 2022 Masihi, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk berhimpun dalam majlis ilmu ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis baginda sebagai Radatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuaca hujan dari petang tadi menjadikan mungkin sebahagian sahabat-sahabat kita di blok A dan B tidak berkesempatan dan akhirnya berkeuzuran untuk hadir di surau ini. Namun kuliah pengajian kita, ilmu kita teruskan. Dalam menyebarkan ilmu perlu ada sikap kental. Cik Mat, sikap kental kena ada. Kalau nak sharekan pengalaman saya, tak cukup satu kuliah. Pengalaman saya waktu jadi guru takmir dulu, banyak cerita. Itu berbelas-belas tahun lalu pengalaman. Tapi pengalaman tu tak pahit mana pun. Pengalaman yang paling pahit bagi seorang ustaz yang menyampaikan kuliah apabila diberitahu ilmunya tidak lagi diperlukan untuk disebarkan di masjid atau surau berkenaan. Itu yang paling pahit. Kalau setakat 3-4 orang yang dengar kuliah, tak jadi apa SM. Kalau takat pergi ke masjid 30 km dari Pengkalan, dari bis, itu saya dah lalui. Kereta berpusing nak tuju ke masjid 30 km dalam hujan lebat, lalu lumpur air. Patutnya jangan brake, kereta brake, kaki tu nak pijak brake, berpusing kereta, berpusing. Dan kereta ni lah, kereta lama dulu, kereta Toyota Corolla KE 70 GL. Tu keren body itu SM. Kalau kena dengan wajah pergi lu, dia okey lagi. Tu Toyota Corolla GL KE 70, tu pun berpusing. Kalau nak cerita pengalaman tu SM, banyak. Tapi pengalaman yang paling pahit apabila dimaklumkan kita tak diperlukan lagi, dan yang paling menyeru keceritakan tak ada langsung apa-apa maklumat. Bila kita tanya macam mana kuliah dah boleh mula ke belum, tak ada jawapan. Baca tik biru tapi tak jawab. Faham sendiri lah. Kalau nak tanya lagi 2 kali, takut kena sembuh. Ustaz tak faham ke saya tak jawab. Jadi kita dah tengok perlu tik 2 tapi tak ada jawapan, al-maklum saja. Walau macam mana pun sikap kental tu kena ada. Itulah jiwa dakwah yang diberikan kepada Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW dikurniakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ialah untuk memulihkan balik semangat Nabi SAW dalam berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bukan itu tujuan saya berkuliah malam ini, sebab kita harapkan ada satu ceramah khas Isra wal Mi'raj nanti. Biarlah ustaz jemputan itu menguraikan peristiwa Isra wal Mi'raj itu dari kacamata ilmu dia. Kalau suruh saya sama je saya. Ustaz itu cara itu modal, tak ada modal lain. Jadi kalau ustaz lain tu dia ada cara dia, pendekatan dia, ilmu dia. Tapi pada seorang pendakwah, dia seorang ustaz yang mengajar, yang mengajar ilmu, yang menyampaikan ilmu, dia kena ada jiwa kental. Jangan patah semangat. Tengok 3-4 orang patah semangat, tak apalah, bulan depan saya tak datang lah ke masjid ni. Tak ada orang sambut saya, tak ada orang. Pengurusi surau pun tak ada. Contoh Cik Mat pengurusi surau ada, saya kata tempat lain. Pengurusi surau pun tak ada.
Bayangkan, yang ada Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, 3 orang. Jemaah pun tak ada. Pengurusi AJK pun tak ada. Nama masing-masing ada kat papan kenyataan lah. Tapi tubuh badan dia tak ada. Bukan dia tak tahu jadual ustaz mengajar, ustaz berkuliah, takmir tu bila, tahu. Tapi tak nak datang. Adakah kita patah semangat? Tak. Itulah apa yang diwarisi dari Nabi SAW. Ya. Nabi diuji. Ya. Nabi diuji, Nabi SAW diuji. Pengikut tak ramai, pengikut dari kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang yang bertaraf hamba, orang-orang yang bertaraf rakyat biasa, pemimpin-pemimpin, orang besar-besar, orang kaya-kaya, orang bangsawan-bangsawan, semua tolak Nabi SAW. Ini cerita sirah. Itu yang saya kata saya tak nak cerita benda Isra' Mi'raj ni sekarang dah jadi lain. Biarlah ustaz yang dijemput khas itu menceritakan. Mana cerita boleh. Jangan sebab kena bah malam ni Isra' Mi'raj kena sangat lah. Tapi malam ini kita nak huraikan ya, apa yang Nabi SAW akan sampaikan selepas melalui peristiwa Al-Isra' wa Mi'raj. Sebab apa? Sebab Nabi SAW banyak menceritakan apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Sebab Nabi dapat ilmu itu dari wahyu yang diberi oleh Allah SWT dan dari apa yang Nabi lihat dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Maka Nabi berikan satu persatunya kepada para sahabat secara beransur-ansur, seperti mana Al-Quranul Karim diturunkan juga dari Nabi SAW kepada para sahabat secara beransur-ansur. Itu dia. Baik. Jadi malam ini kita nak kupas hadis yang ke-34. Ya. Yang mana bila kita mengaji ni, kita harapkan hadis ilmu yang kita mengaji ni menjadi tawassul kepada kita dalam memohon pada Allah SWT supaya dikurniakan kepada kita, diletakkan kita dalam bawah pemeliharaannya. Saya dapat tahu SM hari ni dia beritahu Perak katil ICU 50% kembali. Ini satu perkembangan yang tak cantik. Mana kita semua kena bersedia. Kena bersedia. Ya. Kena bersedia. Maksudnya kita kena waspada, bersedia dan waspada. Memang Omicron tidak berbahaya apabila dijangkiti, tetapi kita ni dah berumur SM 50 ke atas. Saya pun kira Cik Mat masuk 50 lah. Cik Mat jangan tolak, jangan kira lah saya Ustaz 49, jangan kira. Saya kira dah 50 lah. Kira tahun 49 lah. Tapi kalau ikut tahun Hijriah, saya memang 50 dah. Saya lahir tahun 1393 Hijriah. Sekarang tahun 1443 Hijriah. Maksud umur saya ikut tahun Hijriah dah 50. Ustaz Kamil umur dia dah 41 ikut tahun Hijriah. Jadi kena tahu tu. Muda 10 tahun. Lebih kurang kan. Tapi semangat Ustaz Kamil ni kuat. Saya percaya orang macam ni kental juga kan. Cuma hari ni mungkinlah ada saudara mara mungkin di sekolah ni datang berkunjung. Jadi bila tetamu hadir ni, kita tuan rumah kena raih. Kena raih kan. Untuk tetamu jamu makan, sembang. Jadi tak apa, kita yang ada ni kita lah malam ni insya-Allah kan. Baik. Dijauhkan daripada kita sambung tadi, jauhkan daripada kita wabak COVID-19 yang berbahaya ni itulah harapan kita supaya ilmu yang ada pada malam ini dikongsi ni akan menjadi tawassul kita insya-Allah. Jadi tajuk dia yang disusun oleh pengarang kitab ni almarhum Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Bajari An-Nadwi rahimahullah taala, baru kembali ke Ramadhan tahun lepas, baru lagi. Tajuk yang diberi oleh beliau adalah Al-Quran akan hilang dan ilmu akan diangkat. An Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau telah berkata. Siapa Sayyidina Huzaifah al-Yaman ni? Ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ni siapa dia? Kalau dalam polis dia ni PCK, pengarah cawangan PAS. Rahsia-rahsia negara semua Nabi SAW amanahkan kepada dia. Antara rahsia-rahsia negara itu ialah senarai nama orang-orang munafik. Senarai nama ni pun Nabi tak bagi. Hatta Sayyidina Abu Bakar Nabi tak bagi. Sayyidina Umar lagi Nabi tak bagi.
Kalau Sayyidina Umar dapat senarai ni memang cetas dah awal. Maka diberi kepada orang yang paling amanah dan paling pandai menyimpan menyimpan rahsia, iaitu Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Ini dia. Dia tak jadi menteri, Sayyidina Huzaifah tak jadi menteri, tak jadi timbalan menteri. Dia jadi pengarah cawangan ras. Maknanya zaman Nabi SAW ni ada ketua beli negara. Siapalah Nabi lah. Ketua beli negara Nabi, ketua angkatan tentera Nabi juga. Kan? Panglima angkatan tentera bukan Nabi. Pada saya panglima angkatan tentera ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebab Sayyidina Ali ni dia ada pedang yang bermata dua. Ada gambar dia, kalau kita tulis dalam Google pedang Sayyidina Ali, ada gambar dia. Kita tengok nitik mata kita. Bayangkan dengan pedang itu Sayyidina Ali mempertahankan Nabi SAW. Kita ni ada pistol, ada M16, ada revolver, ada machine gun, ada magazine. Tapi kita bab mempertahankan Islam ni belum teruji. Belum teruji. Bab mempertahankan negara dah diuji. Alhamdulillah. Al-Hadatu, kan, zaman komunis, kan, memang teruji. Tapi mempertahankan Islam belum lagi diuji. Allah Ta'ala beruji. Bukan kata kita ni tak bagus-bagus, tapi Allah Ta'ala belum letakkan kita dalam suasana di mana Islam di Malaysia itu benar-benar terancam. Contoh kata negara luar nak serang Malaysia ni, nak bom masjid, nak letupkan masjid, nak bunuh orang Islam ramai-ramai, tak ada lagi. So keadaan pihak kita, polis ni, pasukan polis ni nak mempertahankan Islam di negara kita tu belum diuji. Tapi mempertahankan negara tu dah diuji. Jadi kita letakkan bahawa siapa yang terbunuh ketika mempertahankan negara, hukum dia mati syahid akhirat. Maknanya walaupun diuruskan seperti jenazah biasa, dia bangkit nanti akan berada pada masyar pada hari kiamat dalam keadaan uniformnya yang berlumuran darah. Adalah nama, nombor rank, file ke apa ke, ada pangkat, semua dia siap. Itu special orang yang mati syahid, terbunuh ketika mempertahankan negara. Macam syahid, syuhada pergi kepung kan, sama lah tu. Super. Walaupun ada orang tikai kata mereka bukan polis Melayu, mereka adalah orang suruhan British, tapi kerja ini bukan mempertahankan British, kerja ini mempertahankan negara. Maka terbunuhnya mereka itu adalah mati syahid. Kan, mereka terbunuh ketika mempertahankan keselamatan negara. Itu kita ajukan Yasin tahlil untuk mereka setiap tahun. Kan, macam di Tampah dia ada Yasin tahlil setiap tahun untuk Allahyarham Tuan Zabri, Komando 69. Mereka itu pun terkorban ketika mempertahankan negara, syahid akhirat tu. Wallahu a'lam. Baik. Itu cerita sikit tentang Sayyidina Huzaifah tadi. Qala Rasulullah SAW, dan sabda Rasulullah SAW, yadrusul Islamu kama yadrusu wasyu thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah. Apa dia tuan-tuan? Dipelajari Islam itu yadrusu, Islam akan luntur, ini lusuh. Jadi yadrusu ni bukan belajar. Kalau kata penterjemah kitab ni, almarhum penterjemah kitab ni, Islam ni akan luntur, akan lusuh seperti lusuhnya pakaian, warna pakaian. Pakaian kita ni tuan-tuan, satu masa nanti kita tengok macam baju buruh. Walaupun kita masa mula-mula pakai cantik, baru berkilat, berkilat, nampak kata orang putih striking kan, berkilat lah. Nanti satu masa nanti baju kita tu taraf dia macam kain buruk. Pasal apa SM? Sebab dah lusuh. Boleh pakai, tapi dah terlalu lama, jadi dia jadi lusuh. Warnanya tak macam masa kita mula-mula beli. Kan?
macam baju tuan-tuan lah. Tuan-tuan kalau ada simpan lagi baju uniform masa tahun 80-an je tengok. Kalau Cik Mat ada simpan lagi lah uniform mula-mula jadi constable dulu tahun 80-an je. Sam tengok balik, ingat balik. Agak-agak kalau uniform tu ada lah ni dalam almari apa-apa. Kalau WhatsApp tu dah lah biru muda. Kalau WhatsApp dah biru muda pasal lah terlalu lama. Arwah datuk saya sempat pakai uniform biru tu. Tahun 1994 memang polis anggota pakai baju biru muda, seluar hijau pucuk pisang kan? Kuning kan? Kuning. Saya nampak macam hijau tapi kuning. Okey. Kalau pegawai dia pakai yang apa tu lah, bush jacket tu apa kan? Okey. Tahun 1994 baru tukar jadi biru macam polis Singapura. Dia asalnya polis Singapura dah pakai biru all blue tu. Jadi kita pakai benda tu supaya nampak adalah dia punya gah tu. Tapi katakanlah uniform lama tu tersimpan kan, apa-apa kat sana. Melainkan kalau memang kita maintain, kita jaga macam baru tunjuk SM tunjuk dekat anak ni bawa big grade U ni nak jadi inspektor, dia cakap tengok abah pakai uniform ni masih baru lagi ni, semangat abah tak luntur. Budak tu semangat nak jadi inspektor kan, pasal dia punya color tu masih ada lagi. Tapi kalau lusuh, abah tak jaga uniform abah, suruh saya jadi inspektor. Contoh. Saya tak kata saya kata orang lain. Contoh. Jadi Islam akan jadi macam tu. Kata Nabi SAW, Islam tu akan jadi seumpama pakaian buruk. Pakaian buruk. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah. Sehingga tidak, orang sudah sampai satu masa nanti orang sudah tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan puasa dan apa yang dimaksudkan dengan semayang dan apa yang dimaksudkan dengan nusuk, iaitu ibadah, dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah. Dah sampai ke masanya itu sekarang? Belum. Sebab ramai orang faham semayang apa, puasa apa, ibadah apa, sedekah apa. Orang faham lagi, ramai lagi orang faham. Semayang tu apa orang faham, ramai lagi. Contoh yang terbaru ni, rasa tak puas hati orang ramai terhadap arahan terbaru. Nak masuk masjid sembahyang Jumaat kena begini. Orang marah. Sebab apa? Sebab orang tahu sembahyang tu apa, syarat sah sembahyang tu apa. Orang tahu syarat wajib sembahyang apa, syarat sah sembahyang apa, orang tahu. Bersih dan suci daripada najis dan hadas. Najis tu di badan, pakaian, tempat sembahyang. Hadas kecil, hadas besar, orang tahu. Maknanya benda yang Nabi sebut ni belum berlaku di Malaysia ni. Belum berlaku, orang faham lagi. Kan? Orang faham. Puasa pun begitu. Walaupun ramai juga bulan puasa nanti beratur di drive-thru di Jalan yang Kasut. Ambil plastik hitam, bayar RM5. Geng plastik hitam, bayar RM5. Murah je, RM5 SM, RM5. RM10 tu special delivery. RM10 tu special sikit, RM10 tu special lah. Lauk ada 2-3 jenis. Kalau nak yang simple tapi mengenyangkan, RM5. Nasi kujang letak dengan ayam sekali. Maknanya orang tu faham lah puasa tu apa. Kalau dia tak faham puasa, dia tak buat macam tu. Dia faham lah tu, ni bulan puasa ni, kedai makan tutup, melainkan dibuka satu je drive-thru. Jadi kita ramai-ramai ke sana. Jadi orang faham lagi puasa tu apa. Betul tak? Ibadah, orang faham ibadah tu apa. Selalu dalam pasukan kita dengar ceramah kerja sebagai ibadah. Betul lah Cik Mat kan? Kerja sebagai ibadah. Ustaz Bakar tajuk dia tak ada lain.
Kerja sebagai ibadah itu tajuk, tak ada tajuk lain pun. Kami dengar ada berbelah-belah tahun ni, daripada Ustaz Bakar mula masuk 2008 sampai hari ni, sampailah 2022, tajuk sama, kerja sebagai ibadah. Bagilah tajuk lain Ustaz, kreatif sikit buat tajuk. Ini tajuk kerja sebagai ibadah. Pemalih. Ini tajuk orang malih. Orang yang menang dengan ceramah pun pandai komen. Maknanya orang tahu lagi ibadah tu apa, tuan-tuan. Orang tahu lagi. Belum lagi sampai macam yang Nabi sebut ni. Di Malaysia, jangan cerita negara lain, di Malaysia. Negara lain tu, itu mereka sajalah yang tahu bagaimana keadaan Islam di negara mereka. Di Uzbekistan, di negara-negara stan tu lah, di Rusia, di Ukraine. Ukraine pun ada orang Islam ni saya, tapi tak ramai lah, 5% je ada. Jadi kita harapkan mereka diselamat lah. Janganlah mereka ni terperangkap dalam konflik yang sedang berlaku sekarang. Bukan dosa mereka, tu presiden mereka tu bengong. Dah mahu cakap lah, Presiden Zelensky tu bengong. Tak bengong, macam mana dulu pelawak, memang bengong. Jadi dia buat semua bahan lawak. Orang tengok jadi bahan lawak. Benda yang serius pun orang nampak lawak. Memang nak kena. Jadi yang tersepit antaranya orang umat Islam di Ukraine, ada 5% dari kalangan bangsa Tatar. Bangsa Tatar ni dia bangsa Mongol Muslim. Itu Tatar. Kalau bangsa Mongol tak Muslim, Mongol lah, macam Mongolia. Bangsa Mongol yang Muslim namanya Tatar. Di Rusia ada satu negeri namanya Tatarstan. Tatarstan, cari SAM, cari dalam Google Tatarstan. Memang negeri Muslim dalam persekutuan Rusia. Yang selama ni kita tahu Habib yang main gusti itu Chechnya. Chechnya pun negeri Islam dalam negara Rusia. Chechnya. Dia ada lagi 2-3 negeri Muslim lain, antaranya Tatarstan. Macam juga Dayak Muslim namanya Banjar, termasuk almarhum pengarang kitab ni Al-Banjari. Al-Banjar tu Dayak Muslim. Dayak tak Muslim Iban. Tu dia duduk dalam rumah panjang tu. Tu Dayak tak Muslim. Dayak Muslim namanya Banjar. Sebab tu cirinya sama, putih kan. Orang Iban pun muka putih-putih, orang Banjar pun muka putih-putih. Sama ciri dia, sama. Orang Tatar dan orang Mongol ciri dia sama. Tu cerita dia orang lah. Cerita kita sini tak jadi macam yang disebut Nabi SAW. Wala yusra ala kitabillah fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun. Apa dia, tuan-tuan? Dan Al-Quran akan dihilangkan kesemuanya pada satu malam saja, maka pada esok hari tidak tinggal di permukaan bumi daripadanya walaupun satu ayat. Nabi SAW beritahu satu masa Al-Quran akan hilang ghaib kesemuanya. Buka-buka Quran tengok tak ada tulisan. Berlaku ayat Quran hilang dari mushaf, tapi tak semua kan? Itu dah berlaku 30 tahun lebih dulu. Dah berlaku kan? Saya ingat lagi waktu tu saya sekolah SM tahun 87 pada saya di sekolah menengah agama di Kelang. Dia orang buka Quran, kita tengok ada helaian yang hilang ayat Quran, tinggal kertas kosong. Kan? Wahal Quran tu hari mereka baca hari-hari. Kalau mereka baca hari-hari, tentu mereka perasan. Oh, ada ayat Quran hilang. Tapi tak semua. Ini Nabi sebut semua. Satu masa nanti pada akhir zaman semua ayat Quran akan diangkat, akan hilang dari mushaf. Tak ada. Satu ayat pun tak ada. Fatihah pun tak ada. Surah An-Nas pun tak ada. Habis semua hilang. Berlaku ke sekarang? Tak tahu bila. Sempat kita tengok ke tak, wallah alam.
Arab ni tidak lah. Tapi anak cucu kita tak tahulah. Kan anak cucu ni, budak-budak ni tak tahulah lagi 40 tahun esok dia macam kita kan sekarang. Depa pula ada anak-anak pula besar macam ni, tempat masing-masing, tak? Tak tahu kan. Wa tabqa tawaifu minan nasi asy-syaikhul kabir wal ajuz. Maka yang tinggalnya beberapa kelompok daripada manusia, antaranya orang tua-tua, lelaki dan perempuan. Maka ketika itu yang tinggal pun manusia tak berapa ramai lah, adalah manusia-manusia tertentu. Sebut tawaif ni kumpulan. Taifah kumpulan, tawaif kumpulan manusia. Asy-syaikh al-kabir al-ajuz, orang tua, kabir. Kabir ni tua sangat lah ni, Syekhul Kabir. Jadi jangan bagi saya Syekhul Kabir, kalau sebenar tua. Saya jangan pergi Ustaz Azmi Syekhul Kabir, kata sudah, kata ni semua dah ni kan. Kalau umur dah 60 tak apalah, lagi 3-4 bulan dah pencen, tak apalah panggil Syekhul Kabir, memang dah pencen lah tahun ni. Ini ada 11 lagi tahun panggil Syekhul Kabir. Macam ada satu YB dulu oleh SMA, dia lama cerita lah. YB Exco, bekas Exco kajian ke, bukan sini lah. Dia panggil saya imam besar saya, imam besar saya, imam besar. Kita pun fikir imam besar ni apa, kata. Rupanya dia kata imam badan besar. Dia sebab badan kita besar, dia panggil imam besar. Masya Allah, imam besar. Kalau utara imam besar, ini imam besar saya. Sudah, kata. Rupanya imam badan besar. Itu cerita dia. Jadi Asy-Syekhul Kabir ni orang tua yang sangat tua lah, 70 ke atas. Al-Ajuz lemah. Dah lah tua, lemah pula, tak berdaya kan. Mata pun dah kelabu. Sebab kata ni apa, dia kata apa, mata dah kabur kan, pipi dah kendor, gigi dah terabur, uban dah gugur. Itu dah lebih kurang lah. Yaqulun, mereka berkata, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah. Kami pernah mendengar bapa-bapa kami menyebut kalimah ini, la ilaha illallah. Fanahnu naqul, faqala lahu silatun. Kami mampu berkata, kami sempat menemui nenek moyang kami memperkatakan kalimah la ilaha illallah, lalu kami pun mengatakannya juga. Maksudnya moyang mereka itu ni, atuk nenek mereka itu Muslim, mengamalkan agama Islam, tapi mereka tak ada. Mereka Islam hanya pada nama saja, tidak lagi mengamalkan Islam. Pernah dengar mak bapak sebut la ilaha illallah, tapi kami pun ikutlah, tapi kami tak tahu apa dia. Macam tu lebih kurang. Macam tahun lepas 2 tahun lepas lebih kurang, waktu saya mula-mula duduk di rumah saya, di bilik sewa tahun 2020 lepas PKPP kan. Jadi di rumah kami itu ada seorang orang Eropah, nama dia Ibrahim. Sedap nama Ibrahim. Dia kata dia ni orang bangsa-bangsa Albania, Kosovo ni. Ibrahim nama dia. Bagi salam jawab, Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Dia pun bagi salam, saya pun bagi salam. Jadi Muslim lagi dah. Tapi dia tak kata di Islam, dia kata saya I'm Albanian dia. Dia boleh cakap Inggeris lah. Lepas tu kita dalam bilik baca malam Jumaat, baca Yasin. Dia lalu depan, dia dengar. Dia kata I know what you read, kata. I know what you read. Apa makna? Mana dia tahu apa kita baca, tapi dia tak boleh cerita apa yang kita baca. Dia tak boleh kata, dia tak boleh sebut itu Quran. Cuma dia kata I know what you read. Saya tahu apa yang anda baca. Saya tahu apa yang anda baca.
Tapi dia tak boleh kata I know what you read is Quran. Dia tak sampai tahap tu. Dia cuma kata I know what you read because I have listened to this before. Maknanya dia tu sendiri tak mengaji Quran. Mungkin dia dengar datuk dia baca dulu-dulu, tapi sampai kat dia tak ada. Jadi sebersalah kita sebab dia ada girlfriend orang Cina, bawa naik ke atas bilik. Macam kalau kita macam mana nak telefon Jaib, so tangkap. Kalau dia kata I'm not Muslim, tak hanya orang kita yang kena balik. Dia nak kata Islam ke tak? Tak jauh lah cakap, no comment lah. Nak kata Islam pun bukan, nak kata Islam pun bukan. Nama Ibrahim, nama Islam bagi salam. Dia tahu apa kita baca Quran tu, dia tahu. Tapi dia bawa perempuan Cina naik ke bilik dia. Pukul 12 malam ada kasut Amoy tu bawah dekat depan pintu rumah. Besok pagi bau uyuk, bau hilang. Maknanya bermalam lah Amoy tu di bilik dia. Apa lagi? Al-maklum wal faham lah. Nak telefon Jaib. Kalau cik jadi macam mana? Nak telefon Jaib. Telefon Jaib sekali lagi tangkap dia. Dia kata I'm not a Muslim, foreigner, I'm not a Muslim. Tak naya kata. Kan bukan dia yang ke dalam, saya yang ke dalam. Jadi buat macam mana? Biar je lah. Anggaplah benda itu bukan perkara mungkar. Sebab dia belum tentu seorang Muslim. Itu je lah. Kalau dia dah tentu Islam, senang kita semayang yang kita lah. Pakai ni kan. Baru kita yakin di Islam, senang lah. Kalau ada buat perempuan naik ke bilik, kita telefon Jaib, so tangkap. Itu je kan, bagi maklumat kan. Jaib dia akan bertindak berdasarkan aduan. Ada aduan dia pergi, tak ada aduan dia duduk, dia diam kat tempat dia. Kan, itu cerita dia. Faqala lahu silatun, ni dia. Maka berkatalah silah. Silah ni perawi hadis ni. Ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqah. Apa yang dapat dibuat oleh la ilaha illallah, apa gunanya la ilaha illallah terhadap mereka sedangkan mereka sudah tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan sembahyang, puasa, nusuk dan sedekah. Itu dia. Jadi silah ni yang mengambil hadis daripada Sayyidina Huzaifah bin Yaman ni, silah ni tabi'in lah. Huzaifah menceritakan hadis Nabi SAW. Jadi silah ni bercakap kepada Huzaifah, Sayyidina Huzaifah, apa guna la ilaha illallah sedangkan sembahyang pun tak tahu, puasa pun tak tahu, ibadah pun tak tahu, sedekah pun tak tahu. Maknanya pengajian Islam dia kosong. Tak ada guna lah kalimah la ilaha illallah ni. Buat apa? Fa'arada anhu Huzaifatun thumma raddaha alaihi thalathan. Kemudian maka Huzaifah memalingkan muka daripadanya di silah yang bertanya. Kemudian silah mengulangi pertanyaan itu 3 kali. Kullu zalik thalathan kullu zalik yu'radu anhu Huzaifah. Setiap kali silah tanya soalan yang sama, Huzaifah palingkan muka dia 3 kali. Sama reaksi dia. Thumma aqbala alaihi fi thalithah. Kali ketiga barulah Huzaifah jawab. Apa dia tuan-tuan? Faqala ya silah tunjihim minan nar. Tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Maknanya kalimah la ilaha illallah itu dapat mempertahankan, menyelamatkan mereka daripada api neraka. Itu. Jadi maknanya orang macam Ibrahim ni, kesimpulannya, kalaulah dia ni masih lagi mengucap la ilaha illallah, walaupun penghayatan Islam dia zero, penghayatan Islam dia kosong lah. Maknanya dia tak tahu. Maknanya dia tak tahu apa yang kita baca tu, dia tak tahu. Dia cuma kata saya tahu apa yang awak baca, saya biasa dengar apa yang awak baca, tapi saya tak tahu apa awak baca tu apa dia, saya tak tahu. Contoh macam tu. Kalau kita tahu kan, dengar je ni Quran ni. Macam di IPD SM ni, kami IPK lalu dekat tepi
PIPD tu. Dulu lah, sekarang saya tak pastilah dalam kitab. Pukul 3 petang saya ada bunyi orang baca. Ngong 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 ngong. Quran ke ni? Ngong. Bunyi macam Quran. Rupanya Qur'an. Orang Sikh baca kitab dia di dalam Qur'an dia pukul 3 petang tu. Tiap-tiap hari rupanya dia baca. Bunyi macam Quran. Ngong 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 ngong. Baik, tak ada tahu tu kan. Tak ada bunyi lagu Quran. Kau tak. Kena panggil Tuan Saran lah pula. Baca, oh, tuan baca Quran pula tuan. Lawan dengan Sikh. Kan? Sebab Gurdwara tu duduk dalam ni. Jadi saya tanya. Rupanya Gurdwara ni dia dah ada sejak zaman kolonial lagi. Zaman British lagi dah ada Gurdwara ni. Dan tanah itu digezet, kawasan Gurdwara tu digezet sebagai rumah ibadah Sikh selama-lamanya. Tidak ada tempoh. Jadi selagi Persatuan Gurdwara mengekalkan Gurdwara di situ, dia tak boleh buat apa. Walaupun tanah keliling tu tanah PJRM. Jadi buat apa? Dia kekal di situ. Sebab Gurdwara kalau tokong macam mana lah. Kan merah aja pula, keliling biru tengah-tengah merah Macam Gurdwara IPD tu tak ada nampak color dia kan. Sebab sama je macam bangunan keliling, tak nampak lah. Cuba kalau tokong keliling kan IPD biru tiba-tiba tengah hari merah kan. Kalau orang tak tahu cerita orang apa ni, bangunan Neveriu lah duduk dalam IPD. Rupanya tokong lah. Baiklah tokong tak ada situ yang ada Gurdwara. Dan juga Masjid Muhammadiyah merah tu belakang. Itu yang kita tak nak jolok mereka. Sebab mereka nanti kalau kita jolok mereka jolok belas masjid belakang pula. Itu masjid belakang tu boleh. Jadi kita diam je lah. Kan kita menghormati toleransi. Tapi itulah pukul 3 petang dia bunyi. Ngong 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 ngong. Kita dengar apa dia baca ni? Quran ke ni? Ustaz apa anggota boleh baca Quran ke 3 petang ni? Rupanya bukan baca Quran, baca kitab dia rupanya. Jadi macam Ibrahim ni tadi, itulah dia kata I know what you read. Dia tahu. I know what you read. Saya tahu apa awak baca. Tapi dia tak tahu apa dia nak cakap benda tu apa, dia tak tahu. Maknanya penghayatan Islam dia kosong lah. Betul tak mengaji lah. Tak tahu sebatang Quran pun. Dalam kata lain, dia tu buta. Kalau dia Muslim lah sebenar-benarnya, dia buta Al-Quran. Buta Al-Quran. Banyak anak-anak kita buta Al-Quran ni. Banyak. Bukan di sinilah, kat luar. Banyak buta Quran. Dan kita buat semakan fardu ain. Ada yang tak boleh baca surah Fatihah, ada. Saya dimaklumkan oleh sahabat-sahabat ustaz di Pulapol. Pulapol lah, Pulapol Melata dalam Malaysia. Waktu pengambilan konstable baru, ada yang tak boleh baca Quran. Fatihah tak boleh baca. Sudah dia. Dia ni Islam ni, Melayu tapi tak boleh baca Quran. Jadi terpaksalah ustaz di Pulapol tu menggunakan masa 6 bulan latihan di depo tu, mengajar konstable baru ni, mengajar Quran 6 bulan saja. Boleh khatam ke? Dengan satu apa huruf pun tak tahu. Agaknya lepas yang lazim tu pun. Yang lain tu kau belajar sendiri. Tapi nak masuk kerja mana ada ni. Masa dekat depo lah nak mengaji pun. Bila dah masuk kerja, tak ada lah. Orang yang minat je. Orang yang minat je. Orang yang tak minat, dia lagi suka. Kelas Quran tangguh, oh suka dia, hip hip hore. Tu orang yang tu suka mengaji Quran. Dapat memo, kelas Quran kita ditangguhkan sehingga tarikh yang akan diberitahu kelak. Oi, hip hip hore dia suka. Bukan merayu, ustaz, janganlah macam tu ustaz, kita mulalah mengaji Quran. Kami nak mengaji ni tak sabar-sabar ni. Tak ada. Seronok dia. Tu cerita orang kerja. Dia saya tahu.
Tapi saya tak beritahu template lah, saya beritahu secara umum je. Saya kata tuan-tuan, program penguasaan Quran ni program yang disediakan untuk warga pasukan, dan program ni percuma. Semua warga pasukan tidak dikenakan bayaran walau 1 sen pun. Ada bunyi macam Dr. Rusdi pula beritahu dekat Zaman Kuompa, aku tak bayarkan kau walau 1 sen pun. Oh gitu. Dia telefon boleh nak pecah rahsia. Ada dulu kata Dr. Rusdi. Takut pula Dr. Rusdi, takut rahsia pecah, tipu insurans. Itu cerita. Tuan-tuan yang mengaji tidak dikenakan bayaran 1 sen pun, tak ada. 1 sen pun tak ada. Janji nak mengaji je. Jangan sampai esok dah bencen nak mengaji Quran, pergi mana-mana semua kena bayar. Ustaz datang ke rumah pun kena bayar. Pergi ke tempat pergi ke institut Quran pun kena bayar. Jangan sampai tahap tu. Tak apa Ustaz, Al-Barakah tak apa, Al-Barakah pergi mengaji kat Barakah free kan? Mungut pula orang yang buka pusat Al-Barakah tu, datang free. Tahu tak saya cari duit untuk Al-Barakah ni daripada mana, berapa saya belanja sehari, berapa saya belanja sebulan, berapa saya belanja setahun. Disebut. Kita tak sebut, sebab kita memang free, tak ada belanja. Tugas hakiki. Cuma kita nak pelajar-pelajar tu mengaji saja, mengikut jadual. Dan kalau tak free waktu tu, boleh bagi tahu masa yang free, kita datang. Contoh kalau kata tuan-tuan nak mengaji di surau Padang Tembak, SM kata beritahu, Ustaz saya nak mengaji Quran Ustaz, Ustaz boleh datang surau. Oh apa, pukul 3. SM beritahu lah KJ. SM pun ada nombor KJ, beritahu Ustaz saya nak mengaji Ustaz Azmi. Di mana SM? Di surau pukul berapa? Pukul 3 petang hari apa, besok. Boleh ke tuan? Boleh. Nanti saya harap Ustaz Azmi pergi. Ustaz, ni SM Ismail nak belajar Al-Quran besok di surau Padang Tembak pukul 3, Ustaz datang. Weh gambar, apa yang masalah? Benda boleh adjust. Yang tak boleh adjust dunia ni 2 je, SM, tua dan mati. Itu je, tak ada je. Pasangan suami isteri pun kalau bercerai dekat rumah ni, yang dia memang nak ceraikan isteri dia, yang isteri memang setuju suami ceraikan dia, kat rumah, satu rumah. Ini berlaku. Dua satu rumah, memang dua-dua hala kiblat dah lain. Naik kereta sama, tapi hati dah lain. Hati dah masing-masing dah buat keputusan. Sampai mahkamah, hakim tanya, setuju ke nak ceraikan isteri ni? Hati si suami beralih. Tengok isteri, tak sampai hati. Anak aku dia yang lahirkan, anak aku dia yang mengandungkan. Ni tak sampai hati aku tak ini. Jawab depan hakim, saya tak jadi nak ceraikan isteri saya, tuan hakim. Ajak berubah, boleh adjust. Isteri pun macam mana? Kata suami dia tak jadi nak ceraikan, puan nak teruskan ke proceeding cerai ni? Kalau begitu adanya, tuan hakim, tak apalah, saya redha, saya terima pesan suami saya. Balik naik kereta, kamera Highland terus. Kebetulan pula jumpa hakim tu hari Jumaat. Bagus dua malam duduk kat Cameron. 3 bulan lepas tu si isteri pun muntah wek. Ni 3 bulan sebelum ni nak cerai dah ni. Ni tahun depan dapat baby. Itulah dia namanya, benda semua boleh adjust. Yang tak boleh adjust tua dan mati. Jadi kita sebagai umat Islam ni, itu dia tuan-tuan. Walaupun kata Huzaifah ni, walaupun seorang itu Muslim hanya pada nama, tapi bila dia boleh menyebut kalimah La ilaha illallah, kalimah itulah yang akan menyelamatkan dia dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kita baca sikit pengajaran yang ringkas saja. Kita baca sebab kita dah faham tadi. Hadis di atas tadi menerangkan kepada kita bahawa pada suatu masa nanti, pertama, ilmu tentang Islam akan diangkat. Yang kedua, Al-Quran juga akan diangkat daripada permukaan bumi ini. Yang ketiga, orang ramai hanyalah mengenali beberapa istilah Islam, tetapi mereka tidak memahami apa yang dimasukkan istilah-istilah itu. Keempat, begitu pula mereka hanya sekadar mampu mengucapkan kalimah La ilaha illallah, tetapi mereka tidak memahami apa tuntutan kalimah suci itu terhadap mereka. Walau bagaimanapun, Allah SWT dengan belas kasihannya masih menghargai keimanan mereka yang sedikit itu dan akan masukkan mereka ke dalam syurga. Sebab Nabi kata dalam sebuah hadis yang lain, man qala la ilaha illallah akhir hayati dakhul jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah akhir hayat dia akan masuk syurga walaupun sepanjang kehidupan dia adalah sejahat-jahat manusia. Jadi itulah pengajaran yang kita dapat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kuliah kitab ni akan datang, kita akan mengupas hadis yang ke-35 yang seterusnya, iaitu 15 maksiat yang menurunkan balik. Akhir zaman ni ada tak? Kita tengok orang perhati 15 maksiat ni ada tak berlaku sekarang yang menurunkan bala? Bala ni banyak sekarang ni, Sam. Banjir, kejap-kejap banjir, kejap-kejap terbakar, kejap-kejap ini, kejap-kejap itu. Bala semua tu. Kan kejap-kejap tanah mendap. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi tu ya, insya-Allah. Jadi pada hari Rabu depan kita akan kembali habis satu pusingan kitab kita akan balik kepada kitab Safinatun Najah, membincangkan tentang tauhid dan fiqh insya-Allah pada hari Rabu nanti. Hari Rabu nanti 2 Mac akan hari Rabu. Lusa lah. Jadi yang untuk kitab ni pusing. Kita akan beritahulah dalam grup nanti tarikh bila akan kembali mengaji kitab ni. Mana dah satu pusingan dah habis. Kitab Safinatun Najah pun dah sudah. Kitab Matan Arba'in pun dah sudah. Kitab tafsir pun dah sudah. Kitab ini pun dah sudah cukup 4 pusingan. Jadi Rabu nanti masuk balik pada pusingan baru. Dia balik kitab yang mula-mula. Saya nak buat macam tu sekarang. Sebab kita belum lagi mampu untuk mengadakan jadual tetap. Yang mengajar pun saya seorang. Kalau dah 3-4 orang esok, bolehlah kita buat jadual. Macam yang saya sebut sebelum ni lah. Jadi kita belum mampu. Kita suruh ni masih baru. Kita belum cukup dana. Kalau bukan dana 6 orang cukup duit modal. Dah cukup modal, dah ada dalam tangan 5,000, 10,000 esok tak apa dah. Boleh ambil. Ustaz ni ngajar hari ni, Ustaz ni ngajar ni. Ustaz Azmi tak apalah, dia maintain lah mana-mana. Janganlah dah ada Ustaz lain, Ustaz Azmi dah Ustaz pergi mengajar lah, tinggal 8 ni seorang. Janganlah macam tu. Kecil hati UMAI. Tapi itu pun tak tahulah bila akan jadinya benda macam tu. Sebab surau kita ni muda lagi, hijau lagi, baru setahun lebih. Belum lagi sampai kemampuan. Surau-surau kecil pun ambil guru mengajar pun kadang-kadang 2 orang je sebulan, 2 kali je sebulan. Jangan tuan pandang Masjid Aulia, tu lain. Mereka dah berpuluh-puluh tahun ada di sini. Memang patutlah pun tiap malam, dengan malam Jumaat pun dia tapau sekali. Kita malam Jumaat baca Yasin TSM, dia malam Jumaat pun dia buat kuliah, dia tapau sekali malam Jumaat. Tak ada malam lain dah. Semua ada. Saya perhati tengok malam Jumaat pun ada juga. Tu masjid mereka dah berpuluh-puluh tahun di sini. Ada lain. Dana dia berpuluh beratus ribu. Kita tak, kita baru lagi. Jadi biarlah untuk masa sekarang ni kami berdua lah, saya dan Ustaz Kamil yang menghidupkan surau. Esok kira lain lah, insyaAllah. Jadi itu dia untuk malam ini yang baik dari Allah SWT. Apa-apa yang disampaikan ni, dikongsikan ni, jadikanlah panduan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan jadi lebih diridai, diberkati dan dirahmati Allah SWT. Bahagia bersama suami, isteri kita, anak-anak kita dalam kehidupan yang sementara di dunia ni, baik di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan baik itu sampailah ke akhirat, terlindunglah kita dari azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan dalam kuliah ini mungkin terkasar bahasa, terjadi kita saya bermak dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari SM, Hikmat dan semualah. Saya hanya membawa amanah menyampaikan ilmu dari Nabi SAW. Ya, setakat mana yang saya mampu. Jadi insyaAllah bertemu kita pada kuliah akan datang, lusa nanti insyaAllah. Ya, wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lupa lazim fazim walakum, dan kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih al-kafarah doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Allahumma arham jama'an hadza jama'an tafaqana bani tafrum as-sumah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'dain wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farik jamahum wa shattid kalimatan wa zalzil aqdamum wa salli alaihim kamil kalabi ya qahhar ya jabbar ya mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma yamzil kitab wa yamzil sahab wa azmil azab ya izim wa salli alaihim bi fadli nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wa al-quruna wal wala wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an bil hadha khassa wa sayyidan amma fadlika wujudika wa karamika wa rabbil nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al masir. Rabbana taqabbal minna wa 'ana wa majlisana wa limanna wa liqana wa amalna fi lailatul mubarakah ليلة الإسراء والمعراج من هذا الشهر رجب المبارك لك السبيل العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. دعوانا فيها أسماء قاعدتنا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل كريم بالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.